saya kehilangan arwah ayah saya ketika saya berumur 15 tahun. Ketika tu saya belum ambil keputusan PMR. Dulu kita ada PMR dekat sekolah. Betul. So rasanya few months before saya ambil keputusan tu, saya kehilangan ayah saya. So saya melihat ibu saya berubah 360. Maksudnya perubahan yang dia alami tu, I get to witness that when I was 15 years old. And ketika itu saya rasa macam this is the real superwoman. Saya doakan beliau dipanjangkan umur, murah rezeki, agar beliau dapat bersama-sama dengan saya and get to be with me lagi lama lagi. Hai, Vodcast Nona Superwoman Award hari ini secara eksklusif bersama selebriti Aina Abdul yang juga merupakan penerima Nona Celebrity Award. Hai Aina. Hai Kak Lin, hello. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Cantik hari ni Aina. Aina, kita nak tanya Aina teruslah ya. Berusia 31 tahun, Betul. sudah 10 tahun dalam industri hiburan kan? Betul. Apa agaknya yang boleh Aina rangkumkan pencapaian terbaik sepanjang karier Aina? Alhamdulillah, 10 tahun ini adalah 10 tahun yang orang kata turun naik. 10 tahun yang sangat bermakna buat saya kerana di awal 10 tahun ini saya bukanlah Aina Abdul. Saya hanya Aina sahaja. Jadi orang kata sebab tu lebih bermakna bagi saya 10 tahun ni kerana transition ke Aina Abdul tu makan masa. Dan kalau nak kata pencapaian yang orang kata the best, banyak pencapaian yang saya bersyukur. Bagi saya setiap liku perjalanan dalam 10 tahun ini, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah orang kata a lesson to learn. Satu proses lah. Satu proses. Jadi saya tak boleh pilih satu. Bagi saya semuanya adalah what makes me stronger in the industry, what makes I want to work harder. Alhamdulillah. Baik. Pernah dikatakan the next Siti Nurhaliza. Apa pandangan Aina Abdul tentang kenyataan tu? Bagi saya, there will never be another person that will be the next Siti Nurhaliza. There will only be one Siti Nurhaliza. And saya kira saya dalam industri ni, saya nak menjadi diri saya. InsyaAllah saya pun kadang-kadang belajar untuk mencari identiti saya juga. It's a struggle to find my own identity. Jadi saya berbesar hati apabila orang sebut macam tu, but I don't feel good to have that kind of orang kata title macam tu, because to me I'm also her fan, and I sebagai seorang peminat, saya nak tengok satu je Siti Nurhaliza. So tak terfikir nak meniru. No. Ya, betul. Okey Aina, sepanjang bergelar anak seni, ada tak apa-apa impian Aina yang masih belum terlaksana? Ada award tak yang you target you nak dapat ni? Of course. Ada banyak pencapaian yang saya pun tak dapat lagi, and saya pun tengah work hard for it. Sebagai contohnya adalah saya nak melakukan impian saya adalah untuk ada saya punya Aina Abdul Empire, saya punya sendiri. Kiranya dalam satu bangunan tu kita ada semua benda. Itu adalah satu cita-cita saya, di mana dalam satu bangunan tu kita boleh buat fotografi, kita boleh buat MV juga dekat situ, kita boleh buat photoshoot kat situ. And of course in the future saya pun nak juga menjadi satu entity di mana I can be the place, the bigger place untuk anak-anak muda berkarya dan merealisasikan bakat mereka. Itu adalah orang kata the ultimate goal. Suka bila tengok anak muda ada impian untuk berniaga. Macam Aina tadi kata nak buat Aina Abdul Empire. Agaknya ada tak ke arah nak berniaga sekarang ni? Kalau berniaga, saya memandang Aina Abdul ni sebagai satu perniagaan juga sebenarnya. And
apa yang saya cuba lakukan sekarang ni dengan konsert saya, itu adalah orang kata produk pertama Aina Abdul Entertainment lah. Kita menjual konsert, kita menjual in the future kita akan menjual juga CD, kita menjual merchandise. Itulah orang kata produk perniagaan saya buat masa ni. Faham. Baik. Kak Lin nak tanya sesuatu soalan yang agak personal sikit ya. Aina Abdul kehilangan ayah pada usia yang muda. Usia 15 tahun. Sejak itu banyak ibu yang mengambil peranan sebagai ketua keluarga kan. So macam mana Aina melihat proses ibu itu menjadi ketua dan yelah menjaga sekeluarga? Tanggungjawab seorang ibu saya, Zaini binti Abdullah, apa yang saya saksikan dari kecil, peranannya begitu besar, which is why my mother will always remain my idol in life. Idola saya dalam hidup saya adalah ibu saya, kerana beliau tidak pernah menunjukkan sisi yang lemah. Mungkin kerana beliau nak bagi anak perempuan dia rasa macam, you know, in life there's no such thing as you don't have to rely on somebody. So itu yang saya nampak, kekuatan itu yang saya kagumi dengan mak saya. Saya kehilangan arwah ayah saya ketika saya berumur 15 tahun. Ketika tu saya belum ambil keputusan PMR. Dulu kita ada PMR dekat sekolah. Betul. So rasanya few months before saya ambil keputusan tu, saya kehilangan ayah saya. So saya melihat ibu saya berubah 360. Maksudnya perubahan yang dia alami tu, I get to witness that when I was 15 years old. And ketika itu saya rasa macam this is the real superwoman. Betul. This is the real superwoman that I get to witness in real life. Jadi ibu saya, saya doakan beliau dipanjangkan umur, murah rezeki, agar beliau dapat bersama-sama dengan saya and get to be with me lagi lama lagi, to witness untuk melihat pencapaian ataupun the growth of Aina Abdullah dalam industri ni. Sepanjang bersama dengan ibu tu kan, melihat susah senang dia, agaknya pengorbanan ibu tu yang Aina ingat-ingat sampai sekarang? Pengorbanan ibu banyak. Hari-hari kita akan nampak pengorbanan ibu tu. Pagi-pagi je bangun awal pagi, doakan kita apa semua. So itu pun dah satu pengorbanan yang saya I hope when I'm old saya ada kekuatan macam tu untuk bangun pagi and doakan keluarga. So itu adalah satu kekuatan yang saya sangat kagumi. And of course pengorbanan ibu yang saya nampak lagi adalah apabila saya nak menjadi seorang penyanyi. Itu adalah pengorbanan dalam keluarga saya, kerana keluarga saya tak ada yang bidang seni. Semuanya adalah bidang-bidang pendidikan. Mak saya seorang cikgu, kakak saya seorang cikgu, kakak saya seorang lagi adalah seorang penulis. Jadi pengorbanannya adalah apabila saya melihat ibu saya akur dengan permintaan saya untuk menjadi apa yang saya nak jadi. Tak ada bantahan kan tengok Aina jadi penyanyi? Kerana itu adalah pengorbanan, because to me sacrifice comes with a no first. Pada mulanya adalah kata tidak. Tetapi after a while and beliau melihat sewaktu ayah saya, sebelum ayah saya meninggal pun, ayah saya memang sokong saya, memang sokong. Jadi mak saya apabila beliau kata, okay, I will support you. Dan from the moment mak saya support saya, beliau hantar saya pergi kelas vokal dan kita pergi jauh. Kita Aina duduk Seremban, Aina orang Seremban. So kelas vokal di Taman Melawati, Ampang. Jadi kita travel daripada Seremban ke Taman Melawati untuk pergi ke kelas vokal. And sometimes she will drop me at the KTM station and saya akan pergi sendiri. So that was the beginning of the days.
orang kata banyak tahun awalnya itulah pengorbanan mak saya. Seperti mana Aina struggle, macam tu juga ibu pun struggle juga untuk membesarkan semua anak-anaknya kan? Betul. Pernah tak nampak dia menitikkan air mata? Pernah tak terjumpa satu saat yang dia titik terendah ibu ke? Mak saya dia penyedih macam saya. Cakap sikit memang cengeng. Soft heart lah. Ya, Lembut hati dia. kita nampak je macam strong kan, Kuat. tapi sebenarnya cuit sikit mesti akan keluarkan air mata. So macam tu juga ibu saya, sama bintang dengan saya juga. So we share a lot of similarities. Banyak kali saya menyaksikan momen-momen titik terendah tu, especially apabila dia melihat anak beliau struggle dalam industri, because to me benda ni tak mudah. Apa jalan yang Aina pilih ni tidak mudah. Betul. So tapi Aina nak kan. So macam mana sekalipun Aina kena keep going, and mak Aina merestui jalan itu, and of course bila saya sedih, bila saya menangis, beliau pun akan nangis. So bila dia sebab sebenarnya saya I was talking to my mother yesterday. Tiba-tiba suara dia berubah. Dia macam bergetar suara dia sebab dia terbaca komen yang buruk tentang saya. So that kind of benda pun boleh triggered mak saya. So banyaklah momen yang orang kata sedih untuk mak saya lah. Itulah orang kata orang seni ni hatinya halus. Ya, mak saya walaupun dia cikgu, tapi dia sebenarnya jiwa seni. Dia cakap dulu kalau dia tak pursue jadi guru, mungkin dia jadi seorang pengubah bunga. Tadi Aina ada cakap you sedih. Agaknya apa tu perkara yang menyedihkan seorang Aina Abdul tu? Saya ni kalau sedih, bukan kerana saya lebih sedih apabila kesedihan tu datang daripada konflik di dalam keliling. Maksudnya kalau orang kata tak sedih ke Aina baca komen-komen, saya tak sedih kalau baca komen-komen ke. Saya boleh gelak je kalau saya baca komen negatif. Tapi kalau yang melibatkan keluarga, yang melibatkan kerja saya, you know, benda tu akan buat saya sedih. Apabila kita rasa macam we are the only person with the, orang kata the only person that wants to pursue it, kita akan rasa keseorangan. Bila kita rasa keseorangan tu, then we will feel kesedihan tu. Aina Abdul, you bukan seorang penyanyi yang kosong. Aina mempunyai ijazah dalam bidang muzik. Jadi apa pandangan Aina bila penyanyi ni seharusnya memang kena datang dengan ilmu? Apa bezanya penyanyi yang tidak ada background muzik dengan yang cuma bersandarkan bakat semata? Okay, view saya terhadap topik ni bertukar after selepas saban tahun dia bertukar, berubah-ubah. Sekarang ni my point of view is ilmu itu boleh datang daripada macam-macam sudut. Ilmu muzik tu tidak semestinya dengan memegang ijazah. Ilmu muzik tu boleh juga diperoleh dengan menghadiri kelas-kelas online ataupun kita berguru dengan seseorang kan. Jadi bagi saya di dunia sekarang ini mungkin itu pilihan masing-masing. Pilihan tersendiri kalau dia nak menyambung pelajaran sampai ke tahap universiti. Tapi saya faham benda ni tak semua orang mampu. Tak semua orang, kadang-kadang orang kata ada pilihan universiti private, universiti kerajaan. Tapi again tak semua orang mampu dengan masa, dengan wang ringgit. So bagi saya sekarang ni, my ultimate answer is ilmu itu penting untuk penyanyi, tetapi galilah ilmu itu di mana-mana pun. Any kind of ilmu pun is still valid. Bagi saya, kalau belajar daripada YouTube sekalipun, itu masih valid. Okay, Aina, dengan pengalaman Aina selama 10 tahun dalam bidang seni ni, agaknya bila seseorang penyanyi tu dia ada ilmu, apa yang membuatkan dia ada kelebihan tu? Bagi saya, kalau kita datang dengan isi, kita pun tidak mudah ditipu. Betul. Jadi benda tu yang kadang-kadang ada
penyanyi-penyanyi baru tanya saya. Orang kata tak adalah baru pun. Kiranya yang lebih muda daripada saya lah. Adik-adik yang berumur 20-an, early 20s yang tanya kat saya pasal benda-benda macam ni. So bagi saya dalam industri ni sangat penting kita memilih circle yang betul. Bila kita ada circle yang betul, orang tu pun boleh bawa kita ke depan. Jadi sebab tu ilmu tu main peranan. Sebab bila kita ada ilmu dan kita ada isi kat dalam kita boleh membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan kita pun tidak sembrono. Keputusan kita ada solid reason. Sebab tu saya memang tekankan pasal ilmu tu. Tapi macam saya cakap tadi, ilmu tu can come from any angle. Mungkin dari segi pengurusan pun lebih teratur kan bila kita dah biasa belajar semua kan. Baik Aina, pernah terpalit dengan kecaman, macam-macam lah perkara-perkara yang agak-agak negatif dalam industri ni. Agaknya macam mana nasihat Aina untuk mereka yang masih baru, masih hijau dalam industri ni berdepan keadaan tersebut? Bagi saya tak ada shortcut dalam hidup kita ni. Kalau if it's meant to be untuk kita lalui benda tu, memang you kena lalui benda tu. Lalu je lah. Lalu saja. So macam, dan that's what happens. That's what happened to me also dalam industri ni. Saya banyak liku-liku perjalanan tu saya dah elak tapi dia datang juga. So nasihat saya adalah kita kena lalui, and then you don't put a break. Kita terus je jalan. Sebab saya percaya dengan energy ni. Bila kita nak buat sesuatu yang baik, kadang-kadang Allah tu tak bagi dia smooth. Kalau perjalanan tu terlalu smooth, masalahnya dia di kemudian hari pula. Kita tak tahu apa benda ya. Betul. Jadi apa yang saya belajar dalam industri ni, apabila saya mengalami kesulitan, saya akan terus cakap diri saya, it's okay. Mesti Allah nak bagi yang lebih besar. And benda tu selalu berlaku dekat saya. Jadi lalui saja. Dulu pernah digelar Lady Gaga Malaysia kerana keberanian Aina dalam berfashion kan. Jadi bila tak berani sangat dah. Kenapa tak berani lah tu sis? Tak berani. Yelah kita after few years in the industry, Aina pun belajar apa yang elok untuk Aina, apa yang kita pun kadang-kadang kita nak tengok benda yang cantik kan. Kita pun kadang-kadang macam saya cakap tadi, saya okay dengan kritikan, tapi ibu saya dalam banyak decision making saya sekarang ni, I will think about my mom first. Because she's old, dia dah berumur. Jadi saya kena fikirkan, kalau saya pakai baju ni mak saya okay tak? Will I get a lot of messages from her the next day? Kalau saya pakai baju ni, esok mak saya bebel tak? Apa bebelan dia tu? Kita nak dengar lah juga kalau masih ingat tu. Apa dia kata, dia macam comel lah. netizen juga ke? Betul. Mak saya pun yelah, it's a mom kan. Mak kita semua sama. Lebih kurang karakter dia memang comel lah. Mak saya akan the next day tu, kalau saya pakai pelik-pelik tu, mak saya akan tag saya the next day tu, adalah dalam 20 ke 30 message. Bercampur message yang bertulis dan juga voice note pun ada. So mak saya akan cakap lah, Yun. Mak saya panggil saya Yun, Y-U-N. Yun, kenapa pakai macam tu? ... That's the next text pula. So saya taklah Lady Gaga sangat. Okay, kita menantikan apa agaknya the next big thing dalam takwim kerja Aina. Agaknya apa perancangan Aina? Yang saya paling excited sekarang ni, now I'm excited to have my own album. Dan itu adalah saya punya modus operandi sekarang ni. Saya nak ada album, saya nak ada siri jelajah konsert saya. Itu yang saya kejar dalam industri ni sekarang. Kalau boleh saya tidak mahu orang kata bertanding. Saya mungkin yang mendengar ni, mungkin fan-fan saya mungkin akan sedih lah, alah kita nak Aina bertanding, kita nak undi Aina kan. Tapi saya
saya punya hala tuju dalam industri ni kadang-kadang kita terpu. Kadang-kadang kita tak tahu apa lagi kelainan kita nak bagi. And kadang-kadang kita ada idea kelainan itu, tapi adakah sesuai di pentas itu, sesuai di jalan itu. Jadi sekarang ni itulah yang saya nak ketengahkan. Saya nak ada show saya sendiri. Saya nak kreativiti saya itu dihabiskan di dalam lingkungan my own show. Orang kata my solo concert. Jadi saya akan lebih puas hati. Saya akan lebih, orang kata, kalau saya dah buat tu, saya tak rasa macam ada orang paksaan. Itu semua kehendak saya Kehendak sendiri. And it's my own production, Aina Abdul Entertainment. Okay, Aina tadi, orang kata kalau kita nak kekal relevan dalam sesuatu zaman tu, kita kena sentiasa berada dalam zaman tu kan. Jadi macam tadi Aina kata Aina tak nak bertanding. Macam mana tu, boleh explain tak dekat kita punya followers? Maksud Aina tu bertanding tu dari segi siapa miliki vokal terbaik. Itu yang saya nak bertanding tapi di luar Malaysia. Saya nak cuba asah bakat saya nak tengok kemampuan dan sejauh mana saya boleh pergi, orang kata luar daripada Malaysia. Saya nak tengok ke mana lagi saya boleh terbang lah. Senang cerita. So bukan kata saya tak nak masuk kat Malaysia. It's not anything, it's nothing against anybody. Ianya hanyalah saya, it's my own decision untuk saya lebih maju dalam industri ni. And the most important thing is saya nak protect minda saya. Because apabila kita banyak kali diberi perbandingan, benda tu tak sihat. Tak sihat Benda tu tak sihat. And saya akan cubalah. Itu adalah cabaran lah untuk saya kekal relevan. Apa yang saya kena buat, itulah cabaran yang saya looking forward to. Yang saya dalam industri ni, apa yang saya nak buat, kelainan apa lagi saya nak buat, macam mana nak bagi fans lebih bertambah ramai. Itu my own challenge, but I'm up for that kind of challenges. Kita pun berdebar nak tunggu apa kelainan. Okey, soalan terakhir untuk Aina ya. Sebagai penerima Nona Superwoman Award ni ya, dalam kategori Nona Celebrity Award, kiranya bukan satu tahap yang memang semua orang dah look up, memang orang akan you deserve it. Nona Celebrity yang orang semua memang kita respect kan. Jadi macam Aina sendiri, siapa agaknya yang menjadi tokoh yang menjadi inspirasi Aina, dan apa yang Aina nak cuba bahagi lagi dan menjadi inspirasi kepada orang lain? Tokoh. Saya memang tak boleh nak sebut nama lain lah, because she is the only one in my head. Saya rasa I didn't say it enough that I really really adore Datuk Seri Siti Nurhaliza. Because ramai yang kadang-kadang bagi very bad impression antara saya dengan Tok T. Saya tak berapa sukalah, sebab saya sangat hormati beliau. And so saya boleh namakan beliau adalah tokoh yang I really really adore. Since day one, I was a little girl, menonton television, menonton beliau. So it's a big moment untuk saya. I still remember the first time I met her in real life. So moment Bila tu? ketika kita pernah je nampak Tok T sebelum ni, tapi dia sekali lalu je. Kali ni memang kita, why I say it's like the first meet up kan, sebabnya ini baru pertama kali saya berjumpa berdepan dan bertentang mata dan duduk sebelah. So waktu kami berdua menjurikan program Big Stage 2 tahun lepas. So itu adalah momen yang saya tak boleh lupa. I think I will brag about that moment to my family, in future family juga, insyaAllah. So itu adalah yang saya and jasa beliau tu besar dalam industri ni, and especially kepada penyanyi-penyanyi seperti saya. And saya percaya ramai penyanyi yang seangkatan dengan saya will give the same answer. Because kita tak boleh deny that kind of power that someone hold.
And saya bertuah kerana dapat mengidolakan beliau. And for the next question tadi, I hope saya dapat memberi satu inspirasi kepada penyanyi-penyanyi baru, penyanyi sekarang, to stand in your own name. Maksudnya, saya mengambil langkah yang agak susah dalam industri ni because saya daripada mula sampai sekarang saya menjadi label saya sendiri. And it's not easy. Ramai orang cakap, oh Aina boleh lah buat macam tu. Tapi no. I have my own struggle. Cuma saya tak beritahu je struggle dia apa kan. And itu yang saya nak ajak penyanyi-penyanyi sekarang untuk kuatkan diri anda and to stand in your own name, not to rely on anybody. Kalau orang kata nak kena ada album dulu baru ada konsert, no. Bukan No. It's a different era. You can have your own show anytime. Itulah yang saya nak ajar anak-anak muda sekarang. Setiap hari bangun pagi, kata-kata motivasi atau prinsip yang dipegang yang menguatkan diri Aina. Dalam otak saya fikir saya kena bagi kucing saya makan je. Kucing berapa ekor? Ada 2. Alamak. Okay. Banyak sebenarnya yang saya pegang, kata-kata yang saya pegang. Mostly daripada mak saya lah. Mak saya turunkan kepada saya. Antaranya adalah, apa-apa komen negatif, zip mulut. Zip. Jangan ulas. The more you talk, the more you will reveal everything. Itu yang mak saya cakap lah. Banyak kali dia cakap zip. Kadang-kadang kita pun macam, Mak, nak reply boleh tak? Nak balas lah. Nak balas juga. Tapi no, zip lah. Itu satu. Yang kedua, mak saya cakap, people come and go dalam industri ni. Dalam hidup Aina, people come and go. Tak payah cari reason, let them. Let them. Lepaskan. Tak kisah. Because if the person is meant to be, contohnya macam, okay, kita, senarionya adalah, okay, masalah kerja dengan arranger ni. It's okay. A new person will come. Better one for you. Baik, kita nak mengucapkan terima kasih banyak kepada Aina Abdul kerana bersama dengan podcast Nona Superwoman Award. Apa pun, terima kasih dan juga syabas untuk Aina Abdul. Terima kasih Nona. Thank you so much. Takkan mati jiwaku, yang ada hanyalah rindu. Sungguh tak kuduga rasa ini. Meski takdir kita tak pasti, ku setia di sini. Doaku mengiringi kamu.